Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala habibuna al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam la qata'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini wa a'tina mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'du. Yang kita kasih al-fadil kanda tuan imam kita, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi jawatan kuasa masjid, para pemakmur masjid, para muslimin muslimah tetamu Allah yang dimuliakan sekaliannya, kita syukur pada Allah. Allah beri kerehatan pada hati sanubari kita ini. Mungkin tubuh kita terasa sedikit letih, berat dan seumpamanya, tapi dapat diobati dengan kerahatan pada hati sanubari kita ini. Betapa tidak kita merasa rehat, hati kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah pada kita ini. Hilang rungsing kita ini bila kita mengikhlaskan niat hanya senya pada Allah. Kalau dah ikhlas, dah sihat juga. Kalau ikhlas, mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahi ketenangan pada hati sanubari kita ini untuk kita terus bermukim. Tak memusafir dah, nak bermukim sama-sama dah ni atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai guna untuk berbekal berhadap dengan hari yang cukup besar, memerlukan kepada bekal yang besar. Harinya tak tahu tarikh dia bila. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari yang tiada lagi membawa guna harta benda dan juga anak beranak, melainkan mereka yang datang balik menghadap Allah dengan hati yang penuh dengan kesejahteraan. Dalam tafsir Al-Qurtubi dibawa satu ungkapan katalah. Antaranya dia kata berapa? Ajibtu liman ayqana bil maut. Aku heranlah melihat sesiapa yang begitu yakin dia dengan kematian. Thumma huwa yafrah, tapi masih lagi dia ini berseronok. Dia yakin dah mati, tapi kerjaan dia nak seronok sama-sama. Lebih lagi lah seronok dia itu, dia buat maksiat pada Allah, dia suka kau. Dia ceria je nampak, senang je nampak. Padahal tanya mati, mati. Dia kata dia yakin mati. Orang ni kerjaan dia pelik ni, ajaib ni. Orangnya tak ada lain lah, kita letak kita lah. Orangnya adalah kita. Kita buat maksiat, kita suka, kita khabar, dia tanya, kita khabar, yakin mati. Ini pelik ni PA ni. Kemudian kata lagi Imam Qurtubi dalam tafsir dia kata berapa lagi? Ajibtu liman ayqana bin nari thumma huwa yadhhak. Aku juga berasa pelik, berasa heran terhadap orang yang yakin dengan neraka Allah Ta'ala, tapi masih lagi ketawa. Tak berhenti beretak kerja nak ketawa ya. Sehingga ketawa dia itu melupakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Orang mari waktu semayang solat, dia duk ngilah lagi. Kita lah tu, kita ni. Duk ngilah lagi. Tak ada benda-benda. Bila tanya percaya dah, kalau duk semayang ni neraka, percaya dah. Yang ngilah tu pasal apa? Duk ngilah, duk berhenti beretak. Dia kita lah. Kata korang orang marah, kita kata kita dulu betul, pakat betul kita dululah. InsyaAllah. Ajibtu liman ayqana bil hisabi thumma la ya'mal. Katanya lagi, aku heran melihat orang-orang yang yakin sikit-sikit lagi amal dia kecil besar semua akan dihitung oleh Allah Ta'ala, tapi tetap dia tidak beramal. Tak beramal juga. Dia tahu sikit lagi amalan dia akan dihisap oleh Allah Ta'ala, tapi dia tetap lemah untuk beramal, tak semangat untuk beramal. Maka pelik PA berlagu ni. Lagi katanya Imam Qurtubi, ajibtu liman ayqana bil qadri thumma huwa yansab. Aku juga berasa pelik, berasa heran
terhadap orang-orang yang yakin dengan qada-qadar Allah Ta'ala. Dia usaha, dia ikhtiar, Allah tetap dah bagian-bagian untuk dia. Tiba-tiba dia ni yang masih lagi keliru, masih lagi pening, masih lagi tak berasa tak puas hati, masih lagi berasa tak tenteram, tak damai, tak aman. Sedangkan dia percaya hak ni qada-qadar Allah belaka-laka. Siapa dia? Kita lah tak. Lagi, ajibtu liman ra'ad dunya wa taqallubaha bi ahliha thumma tma'anna ilaiha. Aku hairan juga kepada orang yang telah hidup di atas dunia ini dengan pengalaman hidup dia. Dia telah melihat bahawa dunia itu sentiasa memutarbalikkan dia. Berasa tak cukup, boleh kau berasa tak cukup. Kadang bolehnya kecek kita, nya tipu kita. Boleh kat kita tak apa, kuatlah ibadah. Bila boleh, tak kuat setabuk. Bila berjanji, mungkir, macam-macam. Tu kerja dunia belaka. Ujian Allah atas semua umat manusia ni. Dah dia faham dah dengan pengalaman hidup dia tentang dunia begitu. Dunia bukan tempat untuk mencari ketenangan, tapi tetap dia berasa tenang dengan dunia. Kalau kesusahan dunia ini ditimpakan oleh Allah, tidak henti-henti pada dia. Relax je, tak ada nak ngadu pada Allah, tak ada nak balik pada Allah. Lalah dia kata senang-senang beginilah, senang-senang molek mati, dia kata. Baik matilah, dia kata, baru tenang molek, dia kata. Tak ada nak balik ketenangan itu pada sisi Allah Ta'ala. Parah lagi dia kata molek bunuh diri. Tunggu mati lambat, molek bunuh diri derah kek, kata. Ni parah lagi ni. Sebab tu dalam satu riwayat hadis Nabi SAW bersabda, antara lain Nabi kata, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata Jabir, la tamannawul maut, jangan kamu bercita-cita untuk mati. Dulu kita pernah baca satu hadis Nabi SAW yang lebih kurang. Mana? Nabi kata, la yatamannayanna ahadukum al-maut lidurrin nazala bih. Jangan sekali kamu ini bercita-cita untuk mati dengan kemudaratan yang menimpa kamu. Fa in kana la budda mutamanniyan lil maut, tapi kalau tak dapat tidak nak pelepah hawa, nak kata juga ni, molek matilah, baik matilah, nak matilah, mu nak kata juga gitu, boleh ubah sikit. Hendaklah dia kata, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku kalau hidup ini lebih baik. Ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah andai kata mati itu lebih baik untukku. Dalam hadis ini Nabi SAW kata berapa pula hadis riwayat Jabir ni. Nabi kata, la tamannawul maut, jangan sesekali kamu bercita-cita, berkeinginan untuk mati. Nabi larang. Ada tempat boleh kita nyatakan cita-cita kita untuk mati, ada tempat dia. Antaranya orang-orang yang berjuang mujahid fi sabilillah, orang yang berjuang pada jalan Allah, masuk medan perang. Tujuan dia apa? Nak mati syahid. Boleh sebut. Boleh kata, yang mana nak pergi perang? Perang kan mati, ya aku nak mati syahid. Iyalah. Boleh. Itu tak apa. Hak tak bolehnya kerana ujian musibah daripada Allah, malapetaka yang diuji oleh Allah atas harta benda dia, diri dia, keluarga dia, lalah dia kata nak mati, oleh mati lah, dak yakak dah, dia kata. Tak ada guna mati begitu. Mati yang ada guna, boleh kita bercita-cita. Cita-cita nak mati dalam iman. Rasanya khutbah 2 minggu lepas, rasanya tak silap doa. Tajuk dia 2-3 ataupun 3 minggu lepas. Doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah aku dalam keadaan kebaikan penghujung yang baik. Mati sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang beriman.
Ya Allah, jangan matikan penutup kehidupanku atas dunia ini sebagai su'ul khatimah, penghujung yang buruk. Mati dalam keadaan Allah Ta'ala murka pada kita ini, itu buruk tambah. Allah murka, buruk. Sebab tu kata Nabi SAW, jangan. Kerana apa? Fa inna haulal matla' syadid, kata Nabi. Kerana kena faham, hak meminta mati itu di hadapannya lebih buruk, lebih parah, lebih menyeksakan, lebih sakit. Malaikat maut mari, ingat barang ke? Minta mati ya baru Allah uji sikit, berobat dah baik, berobat dah baik. Hak musang tu musang semua dah. Hak anak beranak dak mari ziarah, bini pun dak apa cara dah, mari putus asa. Lek mati ya senang, jangan. Kerana mati tu kata Nabi haulal matla' syadid, berat lagi. Kena faham begitu Nabi kata ni. Duk sambut-sambut mauluk ni. Nabi khabar ni bukan Ustaz Din khabar, Ustaz Din je nyapa aja hadis sahih ni. Bukan Ustaz Din kata, Nabi kata. Nabi hak didik kita. Tak Din hanya ujung nyapa suara je. Pasal zaman Nabi tu tak ada recorder. YouTube tak ada lagi. Rakaman tak ada. Jadi silahnya sanak dia daripada seorang kepada seorang kepada seorang kepada seorang. Asal silahnya Nabi lah khabar. Bukan Ustaz Din. Dah Nabi khabar apa? Fa inna haulal matla' syadid, kerana sesungguhnya kesusahan, kepayahan saat kematian itu cukup memeritkan. Hak sakit tu sakitlah, hak bimbang malikil maut mari, iblis mari perupa macam-macam duk goda kita supaya ubah keimanan kita ni. Berat tu nya mari. Tekah sihat begini ni bolehlah berlawan, tekah dak orang gapo satu, tekah tak boleh nak buat gapo satu, berat tu. Maka kata Nabi fa inna haulal matla' syadid, berat saat mati. Jangan minta dengan Allah molek mati, jangan. Kecuali minta mati nak jaga iman, tak apa. Minta mati berjuang pada jalan Allah, nak mati syahid, tak apa. Tapi kalau mudarat, jangan minta. Pasal di sana ada kebaikan Allah nak beri pada kita. Baik, lagi kata Nabi SAW, wa inna minas sa'adah, kerana sebahagian ataupun bahagian daripada kebahagiaan itu ayatula umrul abdi, bahawa Allah beri panjang umur kepada seseorang, wa yarzuqahullahul inabah, Allah anugerah kepada dia ini untuk senantiasa bertaubah kepada Allah Ta'ala. Inilah bahagia Allah beri panjang umur. Kalau ada dalam hati sanubari kita ini sentiasa nak taubat pada Allah, itulah bahagia, kata Nabi. Kita tak salah letak bahagia kot lain. Bahagia kata Nabi mu nak panjang umur, Allah beri panjang umur. Kalau panjang umur mu tak lekang daripada istighfar, tak lekang daripada mengaku iktiraf dosa-dosa kamu ni banyak, kesalahanmu banyak, kemaksiatanmu banyak, kemungkaran kamu banyak, kelemahan kamu banyak. Daripada banyak-banyak inilah kamu sentiasa nak ingat bertaubah kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, beri panjang umur pasal nak taubat padamu, ya Allah. Kalau ada gini ni, inilah bahagia. Siapa kata ni? Nabi SAW. Nabi bentuk cara kita ini berperasaan kena ubah, cara mikir kena ubah. Nabi SAW. Tak ada dah manusia yang paling hebat sekali Nabi SAW. Sebutlah sarjana mana, pakar mana, doktor mana, tukang beri kaunselor mana sekalipun, yang paling hebat sekali adalah Nabi kita SAW. Kita paling hebat sekali Quran lah. Quran penerang kepada Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Hebat Nabi kok mana? Nabi SAW ajar kita ini bukan sahaja selamat hidup dunia,
bahkan Nabi SAW ajar kita selamat di akhirat. Hak ramai-ramai ajar tu dia ajar cara nak selamat dunia je. Tu pun belum tentu selamat dunia. Tapi Nabi SAW ajar selamat dunia, selamat akhirat. Baik. Seterusnya dalam satu riwayat hadis Nabi SAW, antara cara yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita umat hak yang dikasihinya ini, dan Nabi tunjuk contoh teladan dulu kepada kita, supaya kita ini memiliki satu sifat yang cukup mulia. Apa sifat yang cukup mulia ini? Iaitulah tawaduk, merendahkan diri, rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjunjung titah perintah Allah Taala. Rendah lawan dia takabur, berasa besar diri. Begitulah juga rendah diri sesama makhluk Allah. Pasal apa? Anggap kita ni sama-sama kita serupaya di sisi siapa? Di sisi Allah. Walau ada lebih sikit di antara kita sudut keilmuan, sudut kepandaian, kemahiran, sudut harta benda, sudut pergaulan, sudut kekuasaan dan seumpamanya, tapi kita di sisi Allah kena tawaduk sesama kita, pasal kita tetap ada pangkat sesama kita ini hamba belaka-laka. Hamba. Waktu kadang kita cakap kan, hamba nak pergi, kita tak pakai saya, kita pakai hamba. Tapi kena ingat bila-bila sebut guna kalimah hamba tu, takut jadi perhamba sama kita. Hamba Allah lah, niat begitu nak pergi mana tu? Hamba nak pergi gontok nasi, hamba Allah, ingat. Tu cakapan kita biasalah. Baik. Sebab tu Nabi SAW ajar tawaduk, kita merendahkan diri kita sesama manusia ini. Jangan sombong takabur kalau kita ada lebih sikit. Kerana apa? Kerana hak lebih itu Allah nak uji kita. Kalau gagal dalam ujian, tak ada lah kelebihan kita berasa lebih kita daripada orang. Pasal di sana adanya musibah. Nak bangga buat apa kalau tak syukur? Kerana depan dia tu ada musibah, kita tak nampak hak sebalik. Nabi ajar hak sebalik ni lah. Nabi ajar hak sebalik. Itu sifat tawaduk Nabi SAW. Dalam satu riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata berapa? Abi Hurairah riwayat satu ketika berlaku suatu peristiwa yang mana jalasa Jibrilu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza malakun yanzil, maka tatkala pada saat itu turunlah malaikat, turun saja malaikat. Nisbah, nak guna nisbah apa malaikat ni? Guna orang bukan orang, tapi sajalah, malaikat turun. Nak khabar apa nisbah? Kalau bahasa Arab senang, dia panggil malaikah, malak ramah, mudah dia bahasa Arab. Bahasa kita nak nisbah payah selalu. Tak apalah, kita guna seorang lah ni. Turunlah seorang malaikat kerana pada waktu itu ia merupakan diri dengan manusia. Ia bukan manusia. Turun malaikat. Fa idza malakun yanzil, tatkala malaikat ini turun, belum daripada itu, katanya Abu Hurairah, Nabi ni lepas daripada Jibril turun, Nabi tengok ke langit. Fa nadhara ila sama, Nabi tengok ke langit. Fa idza malakun yanzil faqal ya Muhammad arsalani ilaika rabbuk. Apa sebelum daripada itu, kata malaikat Jibril alaihi salam, inna hadzal malak ma nazala mundu yaumi khuliqa qabla as-saah. Nabi khabar kepada malaikat Jibril, khabar kepada Nabi SAW, malaikat-malaikat hak mungkelih turun daripada langit ini, hey Muhammad, dia ini tak pernah turun lagi ke bumi sebelum saning mung tengok dia turun, itulah waktu baru dia turun. Lama-lama dia dicipta oleh Allah, tak pernah turun lagi dia ke bumi. Maka kata malaikat ni, ya Muhammad, arsalani ilaika rabbuk, wahai Muhammad, Tuhanku telah mengutuskan aku kepada engkau. Allah perintah aku turun ni, bukan saja-saja nak mari turun, Allah perintah turun, maka aku pun turun.
Maka dia kata lagi, kata malaikat hak baru turun ni, dia kata berapa? Afamalikan nabiyyan yaj'aluk au abdan rasula. Ya Muhammad, Allah beri pilih kepada kamu, sama ada memilih nak menjadi seorang raja dan juga seorang nabi, ataupun memilih pilih nak menjadi seorang hamba ataupun seorang rasul. Mu nak jadi raja, memilih jadi raja, Tuhan beri pilih kamu. Tak payah ngundi, tak payah ngepeng, tak payah apa. Nah, jadi raja terus, dia kata. Boleh Allah beri pilihan pada kamu. Ataupun mau nak menjadi hamba biasa, macam orang biasa, tak ada kekuasaan, tak ada negeri, tak ada negara, tak ada harta, tak ada berapa, nak makan kena pergi pasar, nak makan kena suap, rumah kena buat sendiri, nak apa begitu begini, hak sendiri belaka lah orang biasa. Makanya kata malaikat Jibril alaihi salam, selepas daripada diberi tawaran begini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril dia potong dulu. Belum Nabi jawab, malaikat Jibril potong dulu. Pasal malaikat Jibril ni Allah utus supaya menjadi nasih, pemberi nasihat, musyiran, pemberi arah, penasihat, wazira, pemimpin, pembantu, penolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril kata, tawadhu' li rabbika ya Muhammad, memperendah dirilah kepada Tuhan engkau wahai Muhammad. Maka daripada situ Nabi kita pun faham dah Allah suruh pilih apa. Nabi kata, bal abdan rasula, aku ini bahkan memilih untuk menjadi hamba macam orang biasa sahaja. Istimewa aku ini pasal apa? Pasal aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi macam ke manusia biasa. Ya, keistimewaan batang tubuh Nabi tu tak serupalah macam kita. Tapi sebahagiannya daripada sifat fitrah kemanusiaan macam ke kita. Nabi pergi pasar, nak makan pergi pasar. Apa lagi tidur macam ke kita lah tidur. Cuma Nabi SAW ni mata dia kejam, hati tak kejam. Hidup, mati hidup tu sedar lagi, tak macam kita. Berapa lagi? Berasa panas tak? Berasa panas, berasa sejuk tak? Berasa sejuk macam kita belaka. Tak makan lapar juga Nabi SAW. Manusia biasa macam kita. Maka Nabi SAW menunjukkan sifat tawaduk baginda supaya ini ajaran ataupun contoh teladan. Boleh tak Nabi nak minta jadi raja? Ada sebahagian yang diutuh oleh Allah jadi raja, ada kerajaan, ada perkara-perkara hak pelik-pelik, ada mukjizat, ada boleh terbang di udara, boleh memancarkan kita kata batu daripada air keluar air daripada batu. Boleh berapa lagi? Boleh menghidupkan orang yang telah pun mati. Boleh. Bahkan Nabi SAW pun ada juga kelebihan-kelebihan yang seumpama demikian. Boleh, ada juga lebih. Cuma tak boleh kita dilarang Nabi SAW buat perbandingan. Jangan buat lebih di antara para Nabi ini, melainkan kelebihan yang Allah Ta'ala telah nyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Namun nak kata hak ni hebat berdoa lalu ni Nabi nu tak boleh. Nabi larang. Nak cerita hak lebih tu tak apa, tapi membezakan kelebihan, hak nu tak hak ni hebat lagi. Ni ada boleh tu. Nabi SAW larang. Pasal semua itu adalah merupakan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sifat tawaduk inilah yang mesti ada kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain dalam satu riwayat cabang kepada sifat tawaduk ini sebenarnya ada. Antaranya iaitulah perasaan malu. Orang kalau nak jadi takabur pasal apa, ia tak ada sifat malu. Pas dia besar diri pasal jenis tak malu korang. Tak malu korang. Akhirnya hilang sifat tawaduk dia. Orang yang hilang sifat tawaduk, dia akan cuba nak cari kemasyhuran.
Nak cari bahasa moden sekarang orang panggil publicity. Nak supaya orang kenal dia. Nak soho. Dalam satu kisah, Imam Ibn Jauzi lahir 508 Hijriah di Baghdad sana. Dia pergi ke Mekah. Ni nak tengok PA ni ada lagi zaman learning ni. Dia pergi ke Mekah, ni nak khabar orang tak ada malu ni, dia tak ada malu. Bila tak ada malu, tak ada sifat tawaduk. Dia kira nak besar sama dia. Imam Ibn Jauzi kata, aku pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah pada saat orang melaksanakan ibadah haji. Dan kelihatan seorang daripada orang Badui, orang agak kampung, dia mari melaksanakan ibadah haji. Ingat nak laksanakan ibadah haji lah. Ketika orang lain sedang semayang, sedang bertawaf, sedang ambil air semayang dengan air zam-zam dan seumpamanya, tiba-tiba dia ni pergi buang kain dia pergi kecing. Dia pergi kecing. Lepas orang ambil igak dia. Igak dia bawa kepada gubernur Mekah pada waktu itu, bawalah kepada ketua hak jaga Mekah pada waktu itu. Kemudian katanya ketua ini, qabbahakallah, moga Allah menghuduhkan kamu. Pasal apa muak gini? Tanya gubernur Mekah. Dia kata gini, kalau aku tawaf, kalau aku buat haji, kalau aku buat macam orang lain, payah nak soho, aku pergi kecing senang itu. Aku pergi kecing dekat dengan tempat air zam-zam tu, aku pergi kecing situ. Biarlah orang igat aku pun, biarlah orang kata aku pun, biarlah orang gandeng aku pun, asal aku soho ya tu. Dah berlaku dak zaman learning ni? Berlakulah. Pasal apa berlaku? Tak ada malu. Nabi aja suruh malu. Kita malu patok kat peseng lain. Tak ada malu. Dia sanggup mendedahkan aurah dia kerana nak jual apa? Kerana nak jual produk. Buat masuk dalam Facebook, buat masuk dalam gapo, nak jual produk dia, dak tutup aurah, baju ketat. Cakap pula lah ni cabur, ngamain lah ni. Cakap cabur tu biasa dah dalam Facebook lah ni. Orang duk share, duk cyber, jadi biasa dah lah ni. Nak cakap hak dalam kain, luar kain, biasa dah lah ni. Nak cakap obat tu, nak cakap obat ni dulu, obat-obat buah pinggang je. Lah ni tak ada malu sikit ambuk, tak ada selindung sikit ambuk dah. Pergi ke Mekah pun dia orang lelaki pakai baju orang puang. Yang ngaku dia orang puang, dia orang lelaki. Pasal apa jadi gini ni? Pasal nak soho. Nak soho, bila nak soho ni carilah jalan macam-macam jalan. Walaupun memalukan dia, menjatuhkan maruah dia, bahkan menjatuhkan agama dia, tak apa. Imam Ibn Jauzi kata lama dah PA ni. 1000 tahun dulu ada berlaku dah nak cari publicity begini. Dia pergi kecing terus di Telaga Zam-Zam. Gitulah lah ni pun ada. Hari teka bawah sana ni dia pergi tawaf, bangga dia boleh tawaf pakai pakaian orang puang. Dia lelaki nak soho. Dan ramai pula hak ikut dia, sokong dia. Walau buat perkara maksiat dalam Facebook, dalam gapo, ramai like dia, ramai share ke dia. Ni pasal apa? Tak ada sifat malu, tak ada malu sikit abuk dah. Maka Nabi SAW riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah pada Allah dengan sebenar-benar malu. Dengar orang mengata aku malu ke apa ke dia? Ikutlah kalau dengar orang berasa kebal, berasa kuat, berasa boleh selamat, katalah kalau nak kata. Tapi kalau dengar Allah, jangan aku malu apa dengan Allah, jangan. Dah kata gitu, dak kata aku malu apa dengan Allah. Tapi perangai begitulah. Mundak kata aku malu apa dengan Allah, tapi perangamu itulah seolah-olah yang kamu buat, yang kamu kata, cuma dak kata je.
Maka kata Nabi SAW, Nabi beri pesan pada kita. Kita dah ingat maulid ni, oleh dua sifat ni tak apa dah tahun ni. Pertama sifat tawaduk sani, rendah diri kita. Yang kedua ialah sifat malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah selamatlah kita. Istahyu minallahi haqqal haya, memalulah semua kepada Allah dengan malu yang sebenar. Qalu, kami kata, sahabat kata, inna nastahyi walhamdulillah ya Rasulullah, kami malu dah kata sahabat. Jawab balik Nabi SAW, laitha dhak, bukan gitu. Al-istihya an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal tadhkuril mauta wal bila wa man arada al-akhirata raka zinatad dunya wa man fa'ala dhalik faqad istahya minallahi haqqal haya, kata Nabi. Bukan gitu, hei sahabat, mumpung mengaku dah membuka malu yang sebenar. Nabi kata malulah yang sebenar. Sahabat pun mengaku dah sebenarnya. Sahabat kata kami malu, tapi tak tambah kami malu yang sebenar ya Rasulullah. Sahabat kata setakat tu je kami malu dah. Tiba-tiba Nabi pertegaskan bukan hak tu. Hak kita duk malu-malu semua ni lah. Nak buat baik pun malu. Seumpamanya nak buat baik dah tu, mari malu juga. Baik. Apabila Nabi mentafsirkan makna malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, Nabi kata antahfazur ra'sa wa ma wa'a, menjaga kepala kamu, hidung kamu, telinga kamu, mata kamu masuk dengan akal fikir yang Allah Ta'ala beri pada kamu ini, menjaga molek-molek dia. Dan juga perut kamu masuk kait sambung dengan perut, dua kaki, dua tangan masuklah hati sanubari kamu, menjaga. Dan begitulah juga hendaklah, kata Nabi SAW, tanda orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, iaitulah dia memperbanyakkan ingatan terhadap kematian. Malu pada Allah bila kita ingat mati. Dah ingat mati, orang ni tak malu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahawa mu masuk sikit lagi, kata Nabi, dalam kubur, tulang belulang kamu akan hancur luluh, kulit-kulit kamu akan dihabisi, habis tulang belulang hancur lebu habis. Jadi banyaklah ingat saat ni, kata Nabi. Nescaya kamu akan jadi orang yang benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang, kata Nabi SAW, berkeinginan berhajat besar dia akan negeri akhirat, man arada al-akhirah taraka zinatad dunya, maka hendaklah dia segera meninggalkan perhiasan dunia. Tinggallah hak beriah-beriah ni. Banyak benda lah kita beriah. Hak bak harta kita beriah bak harta. Hak bak pangkat kuasa kita beriah bermegah-megah dan seumpamanya hak kait dengan harta. Hak bak beranak pinak dak habis-habis, dok bangga dengan anak beranak kita, dak sudah-sudah sekali dah khabar orang. Dak bangga sama dak habis-habis. Tujuan nak bangga je. Tujuan nak besar diri, tujuan nak bertewah, tujuan nak berlebih-lebih. Ada pun hak yang berhajat tu tak apa. Dah mana Ustaz Ding? Allah, learning kena beli kapal terbang dah rasa apa? Dah senang sikit, lewat pun derah siapa tempat mengajar. Mana apalah nak beli kapal terbang pun. Tapi tak ada landasan pula. Kok ada kereta terbang lagi. Beli. Tapi kalau dia beli nak menunjukkan kemewahan, tak jadi. Ni perhiasan dunia. Pasal apa jadi perhiasan dunia? Tak boleh nak bawa manfaat asas untuk kebaikan akhirat. Tinggal tu. Barang bukan keperluan, jangan. Hajat ambil, darurah, kemestian ambil. Hak lebih-lebih ni, hak perhiasan ni nak tukar, guana dia nak jadi kebaikan, hak tukar. Allah Subhanahu wa taala ajar pada kita ni buat khairat, buat kebaikan, buat kebajikan. Hatta dalam satu riwayat Nabi SAW, Nabi kata, contohlah ni contoh, kena atas kita. Nabi kata, al-bina kullahu wabalun ala sahibihi illa mala, kata Nabi. Binaan-binaan yang dibina, hak kita bina ni, rumah kita ke, berapa ke, Nabi kata dia akan merupakan suatu bala kepada tuan dia, pemilik dia.
Melainkan yang tak dapat tidak, yang tak dapat tidak, kata Nabi SAW. Hak buat tu buatlah, jangan rombok pula. Hak sobek situ, sobek sini, besar situ, besar sini. Nampak? Kena kita lah senang Nabi besar ni kasih kita duk selawat semua, Nabi sayang kita. Kita je babi. Dapat hak lebih-lebih tu, hak lebih korang lah, adik-beradik rumah nak utuh. Kita pada duduk besar rumah. Ya. Contoh, agak tu nasi tak ada dah. Agak koli bakolang. Nampak? Padang-padang je. Nak besar biar ada hajah dia. Anak ramai besar lah. Anak nak balik sekali-sekala. Tak apalah. Belang-belang sekali-sekala tu ada gak jepuk-jepuk waris-waris hak lain, adik-beradik hak lain, marilah duk rumah hamba besar ni. Kalau tak ada manfaat dia, marilah rasa sama kesenangan hamba ni. Tak apa lah. Tapi dok adik-beradik pada jepuk mari di rumah. Pasal apa? Rumah besar sangat takut sesak. Tak contoh ni Nabi berpingat kita. Nabi tak segan nak khabar kebaikan untuk kita. Dah kita je nyapa ialah peringatan untuk diri kita sendiri. Betul, boleh sembang lah Ustaz Ding tak ada pitih lagi. Kalau Ustaz Ding ada pitih macam kita kau kata mak ni takut ni. Tapi mudah-mudahan ikhlas kita khabar tu, Allah jaga kita, Allah bimbinglah kita ni. Tu je nak. Kita tak mampu nak jaga diri kita ni. Melainkan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maksud apa ni? Jangan kita bertewah lah dengan dunia. Jangan kita berseronok dengan dunia sampai kita lupa bekal hak sepatutnya kita persiapkan dengan nikmat yang Allah beri pada kita walaupun 1 sen. Tenok hak akhirat daripada Allah Ta'ala. Lepas tu kita baca awal dah tadi tu, pelik orang ni. Pelik, dia yakin dia akan dihisap, dia yakin dengan neraka, dia yakin dengan dunia, hak kecek dia sama. Dia yakin dengan qada qadar. Dia yakin dia mati, tapi dia tak buat persiapan persediaan untuk menghadapi. Lagi kata Nabi SAW, "Wa man arada al-akhirah taraka zinatad dunya." Dia tinggalkanlah perhiasan dunia. Tinggal maksudnya bukan buat bazir, alih dia, pusing dia biar jadi manfaat. Tu maksud dia. Jangan pandang hina. Pandang hina dengan harta, pandang hina dengan apa-apalah, jangan. Salur dia kepada yang memberikan manfaat untuk akhirat. Baik. Lagi kata Nabi SAW, yang menjadi tuntutan kepada tanda kasih kita kepada Rasulullah SAW. Apa makna tanda kasih? Tanda kasih adalah ketaatan, taat. Tanda kasih bukan saja selawat. Tanda kasih bukan saja rasa rindu dalam hati nak bertemu dengan Nabi SAW. Kemuncak kepada tanda kasih seorang kepada yang dikasihinya adalah ketaatan. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya tanda kasih seseorang kepada seseorang yang lain adalah ketaatan. Dalam syair hak disebut asalnya tanda kasih kepada Allah. Inna syamsan nahari taghrubu laila wa syumusul qulub laysat taghib. Disambung lagi hak syair lain, dia kata berapa? Ta'sil ilah wa anta tuzhiru hubbak. Melakukan maksiat pada Allah dan kamu menzahirkan kamu kasih kepada Allah. Mempelawak, buat maksiat mengkasih pada Allah, mengatakan kenapa pelawak? Innal muhibba liman yuhibba muti'. Sesungguhnya tanda kasih seseorang kepada yang dikasihinya adalah ketaatan. Betul dalam satu hadis riwayat Nabi SAW, Nabi kata berapa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Riwayat daripada Abu Hurairah bahawa sesungguhnya Nabi SAW kata khabar, tiap-tiap umatku ini semua masuk surga belaka, kata Nabi, kecuali orang yang babi, enggam, tambuh dia.
Sahabat tanya, siapa yang enggan babi tak boh ni? Nabi kata, orang yang mentaatiku semua masuk surga belaka. Orang yang melakukan maksiat derhaka kepadaku, tak taat kepada perintahku, maka ia adalah orang yang enggan. Enggan dia mentaati perintah Allah, rupanya enggan dia untuk memasuki syurga Allah. Enggan dia untuk mentaati perintah Nabi SAW, berarti enggan dia untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Bunyi dah Berhenti sekejap ni, kita sambung lagi insyaAllah sekian lagi. Allah la Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah syurfa Satu hadis riwayat daripada Zuhrah bin Ma'bad an Jaddi radhiyallahu anhum, kata dia berkata, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidhun bi yadi Umar, Nabi pegang tangan Sayyidina Umar. Kemudian katanya Sayyidina Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau terlebih aku kasih daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Aku kasih padamu ya Rasulullah, tapi aku tak boleh nak tipu, aku lebih kasih pada diriku. Allah buat begitu kan? Kalau tak betul tak boleh nak ubah ni. Kalau Sayyidina Umar tak tanya gini ni, kita akan lebih kasih sama lah pada diri kita. Tapi kerana Sayyidina Umar tanya ni, Allah bimbing kita. Nabi beri penerangan, Nabi ajar. Komang Sayyidina Umar, dia tak kasih rupanya asar itu pada Nabi, dia kasih ke diri dia lagi. Sayyidina Umar dia kabar modal, dia tak tahu lagi, Nabi tak betul lagi, ingat tak apa, kabar modal dulu. Sayyidina Umar tanya ni, kita boleh betul diri kita ni. Kemudian Nabi SAW kata, walladhi nafsi biadih, demi yang jiwaku di tangan kekuasaannya, kekuasaan Allah Ta'ala, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Tak beriman seorang kamu ni, kata Nabi, dengan sebenar keimanan selagi dia ini tidak mengasihiku lebih daripada diri dia sendiri. Bila saja Sayyidina Umar dengar Nabi kata gini, Nabi Sayyidina Umar balas selalu. Kata nanti ya Rasulullah, nak balik mikir dulu lah, tepuh dulu. Sayyidina Umar jawab selalu. Sayyidina Umar kata apa? La anta ahabbu ilayya min nafsi. Ya Rasulullah, learning selalu, engkau terlebih aku kasih daripada diriku sendiri. Terus Nabi SAW berikan pengesahan,
Al-an ya Umar, learning baru betul wahai Umar, learning baru betul. Maka balik semula tadi, tanda kasih kepada seseorang adalah taat. Kalau kita mengaku kita kasih kepada Nabi lebih daripada diri kita sendiri, nak bela Nabi depan-depan kalau masuk medan perang, nak jaga batang tubuh Nabi, tak boleh dah. Nak jadi perisai depan Nabi, tak boleh dah. Nak pergi depan-depan orang yang nak buat aniaya zalim, jaga Nabi, jadi jaga pada Nabi, tak mau balik malam ni nak jaga rumah Nabi, tak boleh dah. Yang tinggal pada kita ni hanyalah ketaatan kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal pada kita. Taat je, mudah dah hak Nabi tu. Tinggal kita suruh taat je. Nak jaga batang tubuh Nabi sebagaimana sahabat jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada dah bahagian kita. Pak Nabi tinggal suruh kita pegang teguh dengan ajaran yang Nabi SAW tinggalkan untuk kita. Sebab tu dalam satu ketika nak tutup dah ni Nabi diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab, wa ruwiya an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sumi'a ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina, ini bukan hadis, cuma kisah Sayyidina Umar. Jadi orang ambil riwayat perlakuan Sayyidina Umar ni satu ketika bila sampai berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar ni menangis atas fitrah kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berduka cita, bukan. Kasih doa lalu ni mari juga meniti air mata. Orang yang kita kasih meninggalkan. Tak ada kita tepuk dada, terik rambut, tak ada, ia mari automatik. Itu Ustaz Ding hari baru ni mak yang meninggal, jadi tu imam nangis tak redo. Ada tak imam tu nangis kok ya, kita mak kita nangis, kita tak nangis mak kita mati. Tahu siapa mu tak nangis boleh bagi saka. Tu dia tu biasalah tanda kasih. Bila sampai berita Sayyidina Umar pun menangis. Kemudian banyak rangkap, ada 11 rangkap ucapan Sayyidina Umar menzahirkan tanda kasih dia dan juga kelebihan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang disebut oleh Sayyidina Umar kata berapa? Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika indah. Aku tebuh diriku ya Allah, ya Rasulullah, dirimu ini dengan ibu, dengan ayah dan juga ibuku. Ini cara orang Arab, dia ini nak menunjukkan kesungguhan dia, tanda kasih dia terhadap seseorang. Dia sanggup menggunakan kalimah tebuh diri seseorang dengan ayah dan juga ibu dia. Itu cara dia lah. Tapi tak berlaku begitu. Nak khabar, nak zahir je tanda kasih tu. Islam tak suruh siapa begitu. Tapi nak menzahirkan tanda kasih tu, gitulah ucapan dia. Maka dia kata Sayyidina Umar ni telah sampailah kelebihan engkau pada Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan yang banyak, antara lain an ja'ala ta'ataka ta'atah, bahawa dia yakni Allah menjadikan ketaatan kepada engkau ya Rasulullah adalah merupakan ketaatan kepadanya, yakni kepada Allah Ta'ala. Nak taat pada Allah kena lalu jalur Nabi SAW. Mu tak boleh nak reka sendiri. Hatta mu bangsa Yahudi, bangsa Kristian, Nasara dan seumpamanya, bila Nabi Muhammad SAW telah diutus, mu tak boleh nak pakai dah syariat Nabi Musa, Nabi Isa, tak boleh nak pakai dah. Mu nak pakai syariat Muhammad. Lebih lagi lah umat Muhammad akhir zaman ni, lepas pada Nabi kita lahir ni, lepas kita lahir ni, maka antara lain mestilah mengikut syariat Nabi SAW, barulah memboleh sapa kepada peringkat mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ambil hak Nabi. Lepas tu kena belajar hadis, kena belajar akidah, kena belajar fiqh melalui jalur yang sahih. Jangan kerana pengaruh. Pengaruh. Ya, semua nak baik, semua nak cepat, semua nak molek belaka. Tapi kalau salah jalan tak jadi. Kita nak sampai pada Allah, jumpa dengan kawan-kawan tu boleh nak sampai dengan Allah, jalan ni fast track ni, cepat sampai. Mana pakai niat je, tak payah kat takbir. Kita pengaruh lah. Kawan-kawan orang cerdik pandai ramai kena tu. Tak boleh. Sebab tu kena belajar. Nak kena belajar lah.
Nak dekat dengan Allah, nak kasih pada Rasulullah, nak mentaati perintah Allah, mesti lalu jalur Nabi SAW. Mana dalil? Kata Sayyidina Umar, Allah letak dalam Quran, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Orang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah pun mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak akan dinamakan orang yang mentaati Allah kalaulah masih lagi dia menderhakai perintah yang disapa oleh Nabi SAW. Jadi buat akhirnya selagi katanya Sayyidina Umar, dia kata berapa? Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad balagha min fadilatika indah. Sungguhnya telah sampailah kelebihan engkau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna ahlan nar, sesungguhnya ahli-ahli neraka itu, yawaduna an yuti'uk, an yuti'uk, mereka itu amat-amat berkeinginan untuk mentaati engkau ya Rasulullah. Ahli neraka duduk dalam neraka tu menaung dia nak taat padamu ya Rasulullah. Wa hum baina atbaqiha yu'adzabun, mereka duduk di dalam lapisan neraka hak bertingkat-tingkat itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulun, mereka kata dalam keadaan diazab oleh Allah, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul wa ata'na Rasula. Kalaulah molek waktu hidup kami atas dunia itu, kami mentaati Allah dan juga kami mentaati akan Rasulnya. Duduk dalam neraka, duduk teriak molek taat Allah, hidup atas dunia itu. Tak cukup dengan Allah saja, dia sebut juga molek mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud apa ni? Nak taat pada Allah, kena taat dulu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah jadi Allah letak begitu taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan yang Allah beri kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang itu untuk malam ni, baki-baki insya-Allah sambung pula pada bulan yang akan datang. Mana Syomel Molek tu Allah beri pinjaman pakat syukur, kita Allah tambah lagi nikmat itu semua. Yang lemah kurang lemah sendiri saya sendirilah. Susun-susun kata ini ada salah silap, khabar baiki pula lain kali insya-Allah taala. Wallahu alam bissawab wa ilahil marju wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi